Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syahira binti Zaihanuddin, nombor matrik A174432. Saya merupakan pelajar di bawah seliaan Profesor Madya Dr. Raziah Siddiq Elayan Mat Siddiq. Saya akan membentangkan tajuk berkaitan simbiosis Baitul Hikmah dengan kecemerlangan sarjana. Pertama sekali dari sudut pengenalan, Kerajaan Abbasiyah telah dibina selepas kejatuhan Kerajaan Umayyah pada tahun 750 Masihi dan telah mengalami kejatuhan menghadapi Mongol pada tahun 1258 Masihi. Baghdad merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Abbasiyah yang menjadi pusat peradaban Islam yang terbesar pada ketika itu. Institusi Baitul Hikmah sebagai pusat keilmuan terkemuka yang melaksanakan banyak aktiviti pendidikan dan juga penggerak kepada intelektual tamadun Islam. Baitul Hikmah menjadi kefungsian yang pelbagai. Selain daripada perpustakaan, ia juga berfungsi sebagai pusat penterjemahan karya asing serta balai cerap bagi aktiviti astronomi. Perkembangan Baitul Hikmah telah mampu membuktikan kehebatannya dengan kelahiran ramai sarjana yang berbakat dalam bidang keilmuan masing-masing. Fungsi Baitul Hikmah sebagai perpustakaan telah dilakukan sejak dari zaman Khalifah Al-Mansur dan juga Harun Ar-Rasyid lagi. Namun, Khalifah Al-Ma'mun telah meneruskan polisi memberi peruntukan kewangan yang banyak bagi membantu perkembangan ilmu, seni dan juga sains. Seterusnya adalah objektif kajian ini. Yang pertama, mengenal pasti penubuhan institusi Baitul Hikmah pada era Abbasiyah. Yang kedua, menyelidiki fungsi yang dijalankan di dalam Baitul Hikmah. Dan yang ketiga adalah meneliti peranan yang dimainkan oleh Baitul Hikmah dalam kecemerlangan sarjana. Metod bagi kajian ini, saya menggunakan kajian kualitatif, iaitu kajian yang berbentuk sejarah dan juga kepustakaan. Seterusnya bagi dapatan kajiannya, pertama saya berkenaan penubuhan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini dibina secara rasminya pada tahun 830 Masihi semasa pemerintahan kegemilangan Abbasiyah di bawah pimpinan Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah juga telah secara rasminya menukar nama bagi institusi ini dengan dikenali sebagai Baitul Hikmah. Baitul Hikmah yang membawa maksud sebagai rumah kebijaksanaan yang sebelumnya dikenali sebagai Khizanah Ahli Hikmah atau juga dikenali sebagai Darul Hikmah. Baitul Hikmah merupakan sebuah binaan berasingan yang berada di bahagian luar istana Khalifah ketika zaman pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Al-Ma'mun telah mengambil tindakan memperbesarkan bangunan dengan memperluaskan lagi tempat simpanan buku serta menambah bilangan dewan yang besar berserta ruang kemudahan yang lain. Khalifah juga membiayai sejumlah besar kewangan dengan menghantar sarjana ke beberapa wilayah seperti Konstantinopel bagi mendapatkan manuskrip dan juga karya-karya asing dari wilayah lain. Usaha menterjemah antara aktiviti ilmiah yang terawal digiatkan oleh Khalifah Al-Ma'mun dalam institusi Baitul Hikmah menyambung usaha ayandanya. Khalifah Al-Ma'mun sanggup membayar imbalan gaji yang tinggi dengan menjemput para penterjemah yang mampu mengalihkan bahasa asing, contohnya mengalihkan bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Seterusnya adalah dapatan kajian yang kedua, iaitu fungsi Baitul Hikmah. Yang pertama ialah perpustakaan. Perpustakaan adalah fungsi yang pertama dijalankan di dalam Baitul Hikmah. Banyak karya ilmiah telah disimpan pada abad ke-9 sebagai pusat pengumpulan buku, karya penterjemahan dan bahan rujukan dari pelbagai pelosok dunia. Banyak ilmu pengetahuan, maklumat serta dokumentasi disediakan oleh institusi perpustakaan ini. Khalifah Al-Ma'mun sendiri juga ada melakukan ekspedisi dengan menghantar sarjana ke Rom dan Yunani untuk mendapatkan karya-karya ilmiah di sana untuk disimpan di dalam perpustakaan Baitul Hikmah. Yang kedua, Baitul Hikmah adalah pusat intelektual dengan aktiviti penterjemahan karya-karya klasik dari para ilmuwan Yunani dan India. Mereka disediakan kemudahan yang pelbagai seperti bahan rujukan dan tempat penyelidikan yang luas bagi membantu mereka terus berkarya dalam minat mereka sendiri dan melakukan penterjemahan karya-karya ilmiah. Kebangkitan aktiviti ini menjadi pencetus kepada kegiatan bidang keilmuan yang lain seperti ilmu perubatan, ilmu falak dan juga ilmu falsafah.
Yang ketiga, Baitul Hikmah menjadi simbol kemajuan sains yang menyokong aktiviti ilmiah bidang astronomi sehingga dapat dimanfaatkan dalam bidang pertanian. Balai cerap digunakan bagi melakukan cerapan angkasa bulan, bintang dan matahari, dan ahli sains dan astronomi berkumpul di Baitul Hikmah untuk tujuan cerapan dan juga kajian bersama-sama. Baiklah, seterusnya bagi dapatan kajian yang ketiga, peranan Baitul Hikmah kepada kecemerlangan sarjana. Sejak kurun ke-7 hingga kurun ke-14 telah menelusuri bidang keilmuan termasuklah bidang sains dan teknologi dengan sangat rancak. Umat Islam mempunyai keupayaan bagi menguasai dan membangunkan ilmu pengetahuan dalam menguasai ilmu sains dan teknologi, kedoktoran, perbintangan, matematik, alam dan juga berbagai-bagai lagi disiplin ilmu yang lain. Keupayaan minat terhadap keilmuan para pemerintah Islam dan juga sumbangan para sarjana bagi mengembangkan penguasaan ilmu secara meluas di dalam diri umat Islam. Kesibukan Kota Baghdad dalam aktiviti sosial termasuklah aktiviti penelitian keilmuan telah mendorong ramai ahli ilmu dan juga sarjana dari pelbagai daerah dan wilayah datang ke Baghdad bagi tujuan melakukan penelitian di dalam Baitul Hikmah. Contoh bagi sarjana Hunain bin Ishaq, beliau merupakan seorang sarjana antara individu yang telah datang ke Baghdad bagi menuntut ilmu dalam bidang perubatan dan juga mengasah kemahiran menterjemah bahasa beliau. Khalifah Abbasiyah juga menjadi penyumbang utama bagi kedatangan ilmuwan dan sarjana datang ke Baghdad dan berkhidmat di dalam istana serta seterusnya berkhidmat di dalam Baitul Hikmah. Al-Hindi antara tokoh yang mengambil bahagian bidang sains dalam usaha-usaha dibangunkan Khalifah Al-Ma'mun dalam institusi Baitul Hikmah. Beliau mengembangkan ilmu geometri, aritmetik, astronomi dan juga falsafah Islam juga. Seterusnya adalah Sabit bin Qurrah yang merupakan tokoh penterjemahan, doktor dan juga sarjana yang memberi sumbangan dalam bidang astronomi dan sains pada era pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Beliau menyumbang dalam penterjemahan karya-karya bidang astronomi seperti bulan dan bintang, membahaskan mengenai teori jam matahari dan juga pergerakan bulan dan matahari yang tidak sama. Baitul Hikmah menjadi satu-satunya pusat yang menjadi medan bagi sarjana-sarjana terkemuka melakukan kegiatan ilmiah dan kajian-kajian yang tersendiri. Secara kesimpulannya, perkembangan intelektual pada zaman pemerintahan Daulah Abbasiyah sangatlah luas. Aktiviti yang dijalankan di dalam institusi ini mempunyai fungsi yang pelbagai, iaitu perpustakaan, pusat penterjemahan dan juga balai cerap. Penubuhan institusi ini memakan masa selama beberapa gantian kekhalifahan Abbasiyah sebenarnya dan akhirnya tertubuh secara rasmi pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Baitul Hikmah telah berjaya menggerakkan banyak institusi sosial dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah secara meluas. Gerak langkah Khalifah dalam membangunkan institusi ini sangat besar untuk menarik minat serta mengembangkan bidang keilmuan Abbasiyah. Kecemerlangan yang unggul akan dikaji dengan lebih teliti bersama sarjana yang terlibat kerana tanpa ilmuwan yang bijak pandai, ilmu ketamadunan di Baitul Hikmah tidak akan boleh berkembang dengan jayanya dalam era khilafah Daulah Abbasiyah ketika itu. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.